Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran pada minggu lepas, iaitu tajuknya ialah kebersihan amalanku. Tajuknya ialah kebersihan amalanku. Pada minggu lepas kita dah belajar mengenai apakah yang dimaksudkan dengan istinja, dan kita juga telah belajar apakah alat-alat yang digunakan untuk beristinja, dan kita juga telah belajar cara-cara untuk melakukan istinja. Pada hari ini pada muka surat 94, muka surat 94 kita sambung pembelajaran pada minggu lepas. Kita akan belajar mengenai adab qada hajat. Adab qada hajat. Qada hajat maksudnya ialah membuang air besar ataupun air kecil. Buang air besar ataupun air kecil. Macam mana adab kita untuk membuang air besar dan buang air kecil. Ada adab-adab yang perlu kita amalkan. Baik, kita tengok satu persatu. Adab sebelum qada hajat. Yang pertama, tidak membawa nama Allah. Apabila kita ingin buang air besar ataupun buang air kecil, masuk ke tandas tidak membawa nama-nama Allah. Yang kedua, memakai alas kaki ataupun memakai selipar. Masuk tandas kena pakai selipar kerana tandas itu tempat yang kotor. Yang ketiga, menutup kepala. Kenapa menutup kepala? Kerana tandas itu tempat yang tiada keberkatan. Tempat yang kotor dan berkemungkinan syaitan akan duduk di atas kepala semasa kita masuk tandas dan kita tidak membaca doa semasa masuk tandas. Yang keempat, membaca doa masuk tandas. Membaca doa masuk tandas. Apakah doa masuk tandas? Di sini sudah dinyatakan doa sebelum masuk tandas. Doa ini dibaca sebelum masuk tandas, sebelum melangkah ke dalam tandas. Sebab apa? Sebab dah dalam tandas. Bila dah masuk dalam tandas, kita tak boleh baca doa lagi. Sebabnya tandas tu tempat yang kotor. Baca doa di depan pintu tandas masa berada di luar tandas itu. Doa sebelum masuk tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sekali lagi. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maksudnya, Tuhanku, aku memohon perlindunganmu daripada keburukan dan kekotoran. Tuhanku, aku memohon perlindunganmu daripada keburukan dan kekotoran. Yang doa ini kamu perlu ingatlah dan perlu baca sebelum masuk tandas supaya untuk mengelakkan daripada keburukan dan kekotoran dan nak mengelakkan juga daripada syaitan. Baik. Yang seterusnya, membaca doa masuk tandas, melangkah masuk dengan kaki kiri.
melangkah masuk dengan kaki kiri. Kamu pergilah ke mana-mana sekalipun, bila masuk ke tempat yang kotor ataupun masuk ke tempat yang buruk, langkah pertama itu perlulah dilangkah dengan kaki kiri. Okey? Apabila tempat-tempat yang kotor ataupun tempat-tempat yang buruk, langkah dengan kaki kiri. Apabila pergi ke tempat-tempat yang baik, langkah dengan kaki kanan. Okey. Ustaz ulang sekali lagi, adab sebelum qada hajat. Yang pertama, tidak membawa nama Allah, memakai alas kaki, menutup kepala. Okey, tutup kepala boleh dengan kamu pakai kopiah ataupun ambil tuala letak sahaja di atas kepala. Membaca doa masuk tandas, melangkah masuk dengan kaki kiri. Okey, seterusnya adab semasa qada hajat. Okey, yang ini adab sebelum qada hajat. Yang ini adab semasa qada hajat. Yang pertama, tidak bercakap, makan atau minum. Okey, dalam tandas semasa buang air besar atau buang air kecil, jangan bercakap ataupun bersembang. Bercakap sama ada bercakap dengan orang lain yang juga berada di tandas, ataupun mungkin kamu bawa handset masuk tandas dan bercakap dalam tandas. Itu tidak beradab. Okey, jangan makan atau minum. Makan atau minum tidak dibenarkan dalam tandas ataupun semasa qada hajat, kerana tempat yang kita berada itu adalah tempat yang kotor. Tak boleh makan atau minum. Yang seterusnya, tidak membuang air merata-rata. Okey, buang air ataupun qada hajat di dalam tandas sahaja. Okey, di dalam tandas dan di tempat yang disediakan. Walaupun di dalam tandas, tidak boleh kamu buang di tepi-tepi dinding tandas, di bucu-bucu dinding ataupun tempat-tempat yang tak sepatutnya. Okey, buang di tempat yang telah ditetapkan di lubang tandas itu. Okey, ataupun kamu buang air besar atau air kecil di tempat yang bukan dalam tandas. Itu juga sesuatu yang tidak ada adab. Okey, adab semasa qada hajat, tidak bercakap, makan atau minum. Yang kedua, tidak membuang air merata-rata. Seterusnya, adab qada hajat selepas. Adab selepas qada hajat. Yang pertama, membaca doa keluar tandas. Okey, apabila kamu keluar sahaja daripada tandas, ada doa yang perlu dibaca. Doa ni jangan dibaca sebelum keluar tandas. Okey, doa baca bila dah keluar tandas baru baca. Okey, jangan baca di dalam tandas. Doa selepas keluar tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit daripada aku dan menyihatkan aku. Okey, doa keluar tandas pun kena ingat. Doa masuk tandas kena ingat. Dan doa keluar tandas pun kena ingat. Okey, yang seterusnya, melangkah keluar dengan kaki kanan. Okey, tadi melangkah masuk dengan kaki kiri, melangkah keluar dengan kaki kanan. Okey, itu adalah adab-adab qada hajat yang perlu kita semua amalkan. Okey, yang perlu kita amalkan. Sebagai latihan,
kamu buka buku aktiviti pada muka surat 105. Buku aktiviti pada muka surat 105. Dia suruh kamu tandakan gambar yang menunjukkan adab qada hajat. Okey, tandakan right. Tandakan right pada gambar yang menunjukkan adab qada hajat. Okey, tandakan pangkah pada gambar yang tidak menunjukkan adab qada hajat. Okey, itu sahaja untuk latihan pada hari ini, muka surat 105 buku aktiviti. Okey, kamu boleh hantar kerja yang dah siap kepada Ustaz melalui Telegram untuk disemak. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.